Bandar Media di Angkasa Puri bakal mengubah lanskap penyiaran selari pelan transformasi RTM. Ya, projek menaik taraf kompleks penyiaran ini sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif serta membuka lebih banyak ruang dalam bidang penerbitan penyiaran. Dan siang tadi, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menghadiri sesi taklimat projek berkenaan oleh syarikat Media City Development Sdn Bhd. Tan Sri Anwar turut melakukan lawatan ke tapak projek pembangunan bandar media itu yang dijangka siap sepenuhnya sebelum hujung tahun ini. Turut mengiringi Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Projek itu sebelum ini bernilai 1.2 bilion ringgit berjaya dikurangkan kosnya kepada 860 juta ringgit. Bandar media ini dijangka dapat menyediakan infrastruktur penyiaran yang canggih dan berteknologi tinggi selaras perancangan kerajaan untuk terus membangunkan perkhidmatan siaran televisyen digital. Pembangunan projek itu mengambil contoh kejayaan projek pembangunan bandar media di luar negara seperti di Dubai, Sydney dan Manchester. Islam sebagai agama rasmi wajib dipelihara dan dipertahan sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Usaha mengganggu-gugat kedudukan serta kesuciannya adalah tindakan tidak wajar, bahkan perlu dibatras. Ikuti laporan Atika Ismail. Itu tindakan itu memang pihak berkuasa lah yang perlu ambil tindakan. As a Muslim, I don't think we should do that because it portrays who you are. Kita tak perlu buat lawak, menghina agama, mempermain agama, main bangsa. Benda itu akan mencetuskan macam-macam reaksi lah, kontroversi kan. Rasa memang tak patutlah bila ada orang bersedakan agama walaupun apa agama sekalipun. Isu agama, isu yang amat sensitif, yang tidak seharusnya berlaku di mana-mana walau apa agama sekalipun. Islam sebagai agama rasmi termaktub dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan memaparkan kedudukan istimewa serta ketinggiannya dalam perundangan negara. Dia melatari sejarah kita dan sejak daripada zaman Kesultanan Melaka lagi Islam itu telah menjadi agama dan amalan hidup serta undang-undang Islam sendiri telah dilaksanakan. Ya, sehinggalah kita mencapai kemerdekaan dan dalam perlembagaan diiktiraf bahawa Islam itu sebagai agama persekutuan. Islam juga adalah sebahagian daripada tonggak kepada institusi-institusi utama dalam perlembagaan. Ya, kita lihat yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong dilantik di kalangan raja-raja dan sultan negeri-negeri Melayu yang beraja dan bersultan. Ya. Jadi dengan jelas sekali bahawa yang Pertuan Agong itu sebagai satu institusi utama dalam perlembagaan itu adalah seorang Islam. Pertuan Agong dalam perlembagaan mempunyai peranan yang amat besar, melantik Perdana Menteri, mengisytiharkan darurat, meluluskan undang-undang yang dibuat oleh Parlimen, mempunyai kuasa-kuasa pengampunan dan sebagainya. Pastikan kita tegur mereka. Jangan biarkan. Kita kena pastikan. Tuan-tuan perempuan, kita bersuara. Jangan diam orang hina agama kita. Tak kiralah orang yang menghina agama kita itu orang Islam ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, siapa-siapa saja. Kita juga sebagai orang Islam menunjukkan akhlak mulia. Kalau kita duk perjuangkan agama Islam, kita duk perjuangkan Nabi Muhammad, kita perjuangkan akhlak Islam, kita jaga nama agama, tapi kita tidak tunjukkan akhlak yang mulia. Kata Yusuf Al-Qaradawi, kalau nak tahu bagaimana Islam di masa hadapan, negara kamu di masa hadapan, tengoklah bagaimana anak-anak bangsa kita pada hari ini menjaga agama, menjaga negara. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, orang ramai tidak boleh mempersendakan agama dengan menggunakan alasan kebebasan bersuara. Titah baginda, agama bukanlah perkara yang boleh dijadikan gurau senda atau bahan jenaka. Idea Keluarga Malaysia yang digagaskan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertujuan menyatupadukan rakyat merentasi agama, bangsa dan kaum. 6 dekad kita berjaya pelihara, perkukuh dan pertahankan keharmonian ini. Justru sebarang dakyah untuk meruntuhkan legasi ini tidak sekali boleh kita kompromi.
Atika Ismail, RTM. Ya, pencapaian atlet negara pada Tamasya Sukan Commonwealth di Birmingham